Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihin lima ukhliq wal khatimin lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqi qadrihi wa miqdarihi al azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberi kekuatan untuk bersama-sama pada malam ini dapat mendengar hadis-hadis yang mana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar pada malam ini ia akan menjadi sebuah petunjuk ataupun jalan kepada kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada itu, marilah kita sama-sama beristighfar, bertakbir dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat, apa yang kita ucapkan pada malam ini menjadi syafaat kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim allazi la qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lafazkan dan apa kita ucapkan, ianya menjadi sebahagian daripada syafaat kita apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmat yang Dia telah kurniakan kepada kita. Pada malam ni kita telah dikurniakan dengan nikmat yang besar, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat yang besar ini. Kemudian pada hari ini juga kita dianugerahkan dengan nikmat al-firagh ataupun keluangan masa. Hari ini hari Ahad. Alhamdulillah, kita ada masa untuk bersama-sama mendengar hadis-hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita lagi dengan nikmat as-sihah, kesihatan, yang mana kita dapat gunakan kesihatan kita untuk sama-sama berada dalam majlis yang mulia ini, yang mana yang majlis ini insya-Allah dihadiri oleh ribuan malaikat, yang mana yang telah dijanjikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok hari ini tak ramai. Tadi pun masa dalam perjalanan nak main sini pun kita tengok ada aksiden, kan? Mungkin dia pun nak main bersama kita ataupun nak dengar ceramah kat mana-mana, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata betul, saya ingat mati pula. Pasal tak mati pun, tapi tengok ambulans lah main, asal-asal tak mati, kan? Tapi memang segala musibah, apa-apa yang berlaku, Allah Subhanahu wa taala suruh bagi tahu, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaina ila rabbina, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Dia juga sesungguhnya kita, wa ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala, ar-raji'un, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok tentang MH370 pun masih lagi dicari, kan? Kalau kata hilang, mungkin mereka itu orang panggil apa, kubur yang tidak bertanda, kan? Yang tu. Dan kita hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita kesihatan, dan kita gunakan kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi ini kena pada tempat Dia pada malam ini. Kita boleh main. Lagi dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi pinjam, iaitu nikmat sifat Dia dua, iaitu qudrat dan iradat. Kalau kita tengok hari ini, ada beberapa orang mungkin nak mai bersama dengan kita pada hari ini, jemaah kita pada hari ini. Mungkin tadi dah nak keluar rumah dah, tiba-tiba perut meragam, kan? Dia buat satu lagu punya dalam perut, lagu Isabella dan sebagainya, maka tak boleh datang bersama dengan kita. Balik pakai dengan ayat tu saja, kan? Nak ambil semayang dan sebagainya pula payah. Jadi duduk kat rumah. Ada juga hak nak mai dalam perjalanan, elok nak mai dah, nak buka pintu rumah dah, si isteri pula panggil. Mungkin dia nak mai dah, nak bersama dengan kita, isteri panggil, abang mai sat tengok hari ni keputusan nak keluar dah, warta berita nak bagi tahu dah tentang pilihan raya kecil PRK di Kajang. Ataupun mungkin yang nak mai bersama dengan kita dah hari ni, tiba-tiba isteri dia buka YouTube, duk tengok bomo 3 orang tu, kan? Bomo Zam-Zam ala Kazam 3 orang tu. Jadi bini dia kata, abang mai tengok Ustaz, ada orang duk buat upacara nak cari MH370, nak bantu kita, kan? Seorang pegang pasola, duk tengok pegang teropong pasola, duk cari. Seorang lagi, 3 orang habis pada duk tengok teropong pasola tak jumpa, duduk atas tikar Zam-Zam. Kalau boleh kok boleh cari MH370. Tunggu satu saja lagi yang tak keluar. Kalau tuan-tuan perasan, harmonika, betul tak? Kalau tidak keluar itu, tiup kata al-ma'jun thalathan liquwah tu keluar, 3 boleh cari ikut MH370. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah,
Jadi bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak menghitung nikmat-nikmat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada kamu, nescaya kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita tengok hadis yang mana hadis ini menceritakan tentang 4 persoalanan yang mana akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 4 persoalanan ini yang besar akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu persatu Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada setiap individu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dengan 4 persoalan ni, boleh tak kita nak jawab ataupun tak boleh kita nak jawab? Yang tu dihisap melalui dengan kita punya amalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis ni, kemudian kita perincikan satu persatu. An Abi Barzah an-Nadlah Ibn Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan dia mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasanun sahihun. Maka hadis ini boleh digunakan sebagai hujjah apabila kita ingin menggunakannya sebagai hujjah. Kalau kita belajar mustalah hadis, kita akan tahu bahawa hadis yang disebut sebagai hasanun sahihun, dia adalah martabat yang kedua daripada hadis yang sahih. Maka boleh digunakan untuk kita nak buat hujah dan sebagainya. Kita tengok arti dia. Daripada Abi Barzah Nadlah bin Abid al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum berganjak lagi kedua kaki seorang hamba, iaitu apabila di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti kita takkan berganjak apabila kita berada di depan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apabila tidak menjawab 4 persoalan ni. Takkan berganjak kaki seorang pun apabila dia berada di depan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada ditanya dengan 4 persoalan yang besar ini. Yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya, sehingga lebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, dan akan ditanya tentang ilmunya. Yang tu yang kedua. Yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya umur seseorang itu dengan apa dia habiskan. Kalau umur dia 35 tahun, apa yang dia telah buat pada umur dia 35 tahun? Dari umur akhir balik dia 15 tahun kalau ikut qaul Syafi'i. Lepas daripada ihlam, lepas seseorang itu daripada bermimpi, maka umur dia itu bagi seseorang lelaki akan ditanya sehingga umur dia yang sekarang ni. Kalau dia mati pada umur 35 tahun, maka amalan dia akan ditanya selama 35 tahun tu, dia buat apa dengan umur dia sehingga 35 tahun. Dan kalau kita cek, kita tengok dalam purata dalam web ataupun Google, kita akan jumpa bahawa umur purata bagi orang Malaysia ini lebih kurang 65 tahun saja. Kalau kata ada lebih daripada 65 tahun, itu adalah umur subsidi yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan kebanyakan lepas daripada 65 tahun, kebanyakannya hanya sampai 65 tahun, lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala panggil untuk mengadap dia. Kalau kita sekarang ada umur 45 tahun, hanya tinggal lebih kurang 20 tahun. Kalau
Kalau kita sekarang umur 50 tahun, ada lebih kurang 15 tahun. Jadi umur-umur kita sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya satu persatu apa yang kita telah lakukan dengan umur yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Sama ada umur kita tu digunakan untuk buat kemaksiatan ataupun umur itu digunakan untuk buat kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertanyaan yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya wa an ilmihi fi ma amila fihi, akan ditanya dengan ilmunya, untuk apa ia melakukannya, untuk apa ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada dia, dia gunakan untuk apa. Seseorang yang dapat ilmu, yang belajar ilmu, yang mana dia dapat ilmu ini daripada dia belajar dekat mana-mana pun, dia gunakan untuk apa ilmu dia? Kalau dia gunakan untuk kebaikan, alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalaulah seseorang ilmu, seseorang yang berilmu, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala dia pilih kita untuk sama-sama mendengar ilmu dalam kuliah-kuliah ataupun ceramah. Tapi kadang-kadang ilmu yang kita ada tu kita tidak cuba untuk sampaikan kepada ahli keluarga kita. Yang ni yang banyak terjadi dekat mana-mana pun yang kita duk tengok. Kadang-kadang ibu dan bapa saja yang mai ke masjid, tapi anak tidak dibekalkan dengan ilmu yang dia mengaji tu. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kan, kalau boleh tuan-tuan kita tengok, kalau boleh anak kita tu, tambahan-tambahan anak perempuan kita tu, yang paling Nabi Muhammad SAW ada sebut dalam hadis lain, dia kata kalau seseorang tu dia boleh jaga 3 orang anak perempuan ataupun lebih menjadi seorang insan yang solehah, maka dia dijanjikan dengan syurga. Itu yang kita nak. Kadang-kadang kita tak puasan benda ni. Ilmu kita ada tapi kita tak bagi tahu kat dia, kat anak-anak kita. Mak ayah yang selalu mai ke masjid, surau dan sebagainya, tapi anak-anak dibiarkan dengan kejahilan. Yang tu dalam, kalau kita perasan, kalau kita tengok dalam filem Sanggam, perasan tak? Filem Sanggam pada tahun 1964, Vai Jayatimala yang jadi heroin tu, Vai Jayatimala berlakon sebagai Rangga. Adapun yang hero dia tu Raj Kapoor berlakon sebagai Sanggam, kan? Sundar. Dalam filem Sanggam, tengok bagaimana yang kita katakan heroin tadi tu, heroin Rangga tu, hak duk jaga dia punya ego dia, tak mau dekat ni Raj Kapoor ni, punya payah nak mengurat, kan? Hak tu kalau boleh kita balik pesan kat anak kita, tolong buat mahal sikit, jual mahal dekat hak lelaki duk tepi-tepi jalan tu, kan? Pesan kat mereka, kata jual mahal sikit, jangan duk layan hak mamat-mamat yang duk mengurat tepi-tepi jalan tu. Hak ni yang Vai Jayatimala buat dekat Raj Kapoor ni, Rangga buat dekat Sundar, kan? Punya pulun kawan tu nak mengurat sampai naik atas apa? Atas pokok. Balik try tengok balik cerita tu. Kadang-kadang kita tengok cerita ni kita ambil iktibar, kan? Bukan kata nak suruh tengok seronok sampai buat masuk dalam hati apa dak, kan? Ambil buat iktibar. Ni cerita tahun 1964. Dia naik atas pokok, kan? Duk main trompet tu punya nak mengurat, kan? Lepas tu duk menyanyi lagu Tere mati ganga, oh tere mati jabna ka, bo taraka bo sangam nehi, bo taraka bo sangam nehi. Dia menyanyi lagu tu. Hak sagi hak perempuan tu kata apa? Nehi kabi nehi. Tak mau dia kata. Aku tak mau, kan? Duk kena mengorak punya lama tu. Kawan ni duk pulun prosah punya lama duk mengorak, kan? Tapi tak boleh juga, tak dapat juga. Tapi oleh kerana lama-lama tu kira dapatlah juga, kan? Dengan sebab lama sangat duk mengorat, boleh juga.
hatulah yang bila kata boleh tu yang menyanyi lagu Harung di jo pyare karega vogana se yaega dilvana se karoge. Yang tu. Lepas tu tuan-tuan balik sambunglah sendiri lah. Kita pun bukan nak mapai semua kan. Jadi buat macam tu kan, ajak anak kita supaya jual mahal ni dah, asalkan kata kena murat dah dapat. Nanti yang kita sedih sangat, kita kadang-kadang duk balik kan, bawa kereta duk berulang balik Penang kan, kita duk tengok anak-anak perempuan kita ni sedih. Hak yang laki ni duduk kot stesen-stesen bah, bukannya ada apa sangat pun kan, nak duduk nak beli cikelet nak pepak pun tak boleh, rokok nak beli pun tak cukup duit, harap duk cabut lalang, harap duk cabut lalang mudah mulut kan, lepas tu duk mengorat kan, duk buat macam tu kan, duk kata buat macam tu lah kan. Ada orang tu, tapi kita tak pandai lah nak buat. Tapi kalau buat kali itu kita jadilah juga kan. Duk buat macam tu. Jadi yang anak ni pun duk layan ya. Itu yang sedih sekali kalau kita tengok. Jadi tuan-tuan kat sini, kalau kita ada ilmu tu, sampaikan kepada anak kita, balik nanti cerita kat mereka kan. Jangan duk layan sangat dengan orang-orang yang ada tepi-tepi jalan tu. Jaga maruah kita kan, biar ajak daripada kecil sehingga mereka tahu sehingga ke besar. Macam tu jugalah dalam bab ilmu ni, kalau kita buat check and balance ni, kita tengok bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni lebih mengetahui daripada kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Macam itulah yang berlaku pada MH370 yang sampai hari ni pun kita tak jumpa lagi. Masih lagi usaha-usaha mencari, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Yang sebelum ni Amerika mendabik dada, Australia dan sebagainya, negara kita hatta Malaysia sekalipun mendabik dada bahawa mereka ni mempunyai alat-alat canggih untuk nak mencari, mengesan dan sebagainya, sehingga kan Amerika kata satelit dia tu boleh mencari objek yang hanya sebesar 66 ml macam tu lah, sampai boleh cari. Tapi hari ni MH370 yang sikitnya besar, Boeing tak boleh cari. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ni ilmu kita terbatas, adapun ilmu Allah Subhanahu Wa Taala innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian hadis ni pula menyatakan selepas daripada ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala tanya mula-mula umur kita digunakan untuk apa, kemudian ilmu kita bagi kepada siapa, ajak kepada siapa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan tanya apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah akan tanya lagi apa? Untuk apa ia melakukannya, dan akan ditanya tentang hartanya, daripada mana ia memperolehinya dan untuk apa dibelanjakannya. Soalan yang seterusnya, daripada an malihi, daripada hartanya, min aina iktasabahu, daripada mana dia ambil harta tu, dia usahakan daripada mana, daripada halal ke sumber dia ataupun daripada haram ke sumber dia. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut antara yang paling terbaik sekali adalah sumber pendapatan adalah daripada usaha tangan kita sendiri. Yang tu yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Yang mana yang terbaik sekali adalah daripada usaha tangan kita sendiri. Siapa-siapa yang ada kebun, dia berkebun. Ada ladang, dia ladang. Ada sawah, bersawah. Daripada tangan kita sendiri buat kerja. Itu yang hadis Nabi Muhammad SAW sebut, orang yang menadah itu, orang yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang sufla, yang di bawah, yang menadah tu. Dengan sebab iktasabahu, benda apa yang dia ni usahakan, maka benda itulah yang terlebih baik. Wa fima anfaqahu, kemudian ditanya lagi, kepada mana duit yang dia dapat tu dia nafkahkan, sama ada nafkahkan ke jalan yang baik ataupun ke jalan yang buruk. Wa an jasmihi, yang terakhir sekali Nabi tanya, wa an jismihi fima ablahu, dan akan ditanya tentang badannya, tubuh badannya, dengan apa dia rosakkan, binasakan, dia gunakan untuk apa badan dia ni, tubuh badan dia yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni.
Tangan dia digunakan untuk apa? Sama ada untuk buat maksiat ataupun buat ibadat. Mata yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Telinga, sama ada dia main duk dengar ceramah ke, sama ada dia main duk dengar kuliah ke, orang mengaji ke, ataupun duk dengar perkara-perkara maksiat. Segala-galanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, rasa cukup untuk malam ini tentang hadis kita. Mudah-mudahan hadis kita ni dapat kita gunakan untuk diri kita, dapat kita gunakan sebagai muhasabah pada diri kita. Kita gunakan juga untuk orang lain. Kita balik, kita sebarkan juga ilmu yang ada pada kita. Hari ini insya-Allah kita akan sambung pula kitab kita, pengajian Syama'il Muhammadiyah, masih lagi menceritakan tentang tubuh badan fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi dalam bab Maja'a fil khatamun nubuwah, tentang tanda-tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tahu bahwasanya apabila seseorang rasul itu, apabila dia diutuskan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia satu tanda. Dan kebanyakan semua tanda pada nabi-nabi lain berada di tangan mereka. Sebelah ni ada dekat tangan mereka, di atas permukaan tangan mereka. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir dan nabi yang teragung, merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia ada khatamun nubuwah di atas belakang dia. Hari ini kita akan baca lagi tentang khatamun nubuwah, yang mana yang diceritakan oleh Buraidah bin Al-Husayn. Cerita pasal Salman Al-Farisi yang dia nak pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi ni, tuan-tuan, adalah seorang pemuda yang mana yang Salman Al-Farisi ni lahir di sebuah desa Jihun di sebelah Parsi. Dia ni adalah seorang pemuda yang mana yang dia ni duduk dengan ayah dia dan ibu dia di dalam kampung, dan ayah dia ni adalah seorang pendeta ataupun seorang pembesar baik agama Al-Majusi yang menyembah api. Ayah dia ni orang besar dalam agama. Kalau kita tu imam lah kan. Adapun ayah dia ni pendeta dalam agama Majusi, duk menyembah api. Jadi Salman ni pada satu hari dia duk terfikir, manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam diri dia, iaitu sifat fitrah dalam diri dia, sentiasa mencari tentang kebenaran. Dan Salman Al-Farisi ni dia sentiasa mencari kebenaran juga. Dia duk tengok macam mana agama, adakah agama aku ni agama yang betul. Aku yang hidupkan, ayah aku hidupkan api, kemudian kita duk sembah kan? Pelik lah, Tuhan kena reka, kemudian kita yang sembah. Sayyidina Umar pun dia pelik juga. Tuhan dia buat daripada buah tamar kan? Duk saja lapar, cabut telinga makan, saya ambil belah kaki kan? Jadi dia pelik. Yang ni Salman pun macam tu juga. Kita yang bina Tuhan, kita buat api bagi besar, kemudian kita sembah. Jadi dia kata ni bukan Tuhan aku. Jadi dipendekkan cerita, pada suatu hari ayah dia ni seorang yang kaya, mempunyai perniagaan, businessman kan? Ayah dia pun suruh Salman pi jaga kedai dia, sebab ayah dia sakit pada hari tu. Jadi Salman pun pi duduk jaga kedai dia. Ni sabotaj ke apa? Jadi duk pi jaga kat kedai dia, jaga kat kedai ayah dia. Tiba-tiba Salman ni dia terlihat ada satu bangunan yang cantik yang dihias, dan dia nampak beberapa orang duk masuk keluar, duk bersembahyang dalam bangunan tu. Rupa-rupanya bangunan itu adalah gereja. Puak-puak Nasara ni, puak-puak Kristian ni duk masuk, duk sembahyang dalam gereja tu. Jadi dia tengok, dia kata rupa-rupanya ada Tuhan lain daripada api. Api ni bukan boleh bagi mudarat dan juga manfaat pun. Kita yang buat dia, kemudian kita yang tutup balik. Tuhan apa macam ni? Nak mati ya, kita hidupkan balik. Ini bukan Tuhan, dia kata. Jadi dia pun pergi tanya
Dia pergi tanya dekat pendeta-pendeta tu, hampa duk sembah apa? Dia kata, kami duk sembah Tuhan kami. Dia pun tunjuklah, ni Tuhan kami, nampak 4 segi yang duk kena salib tu, kan? Jadi Salman ni dia kata, oh ni Tuhan, baru aku nampak sikit. Mula-mula Salman Al-Farisi sebelum dia peluk agama Islam, dia tengok, dia kata, oh Tuhan macam ni barulah betul Tuhan, kan? Kita boleh duk tengok dia, kita boleh sembah dia mula-mula sebelum dia masuk Islam. Jadi dia pun berminat nak masuk dalam agama Nasara ni. Dia balik, dia pergi tanya ayah dia, kan? Dia balik, dia pergi tanya ayah dia, ni dia kata kat ayah dia, wahai bapa aku, dia kata, awak yang kita ni duk sembah benda yang tak boleh bagi manfaat kepada kita. Kita yang reka api, kita yang bina dia, kita yang menyalakan api ni. Kemudian kita pula nak pergi sembah dia. Tak ada api, buat apa? Kan api ni boleh bagi apa manfaat kepada kita? Ni bukan Tuhan kita. Kita ada Tuhan yang lain. Jadi dia beritahu, kata, aku, dia kata dekat ayah dia, aku sebelum ni aku masa pergi jaga kedai, aku jumpa dengan pendeta ni, dan mereka tunjukkan ada Tuhan lain, dan aku rasa yang itulah Tuhan kita. Bagi dekat tahu kat ayah dia. Jadi ayah dia ni rasa malu. Style orang besar macam tu lah, kan? Ketua apa-apa pun, kalau kata ada yang nak condemn dia, dia jadi malu lah, kan? Kat kita pun kalau kata condemn sikit, pasal-pasal apa-apa sikit, dia akan jadi malu lah, kan? Ni pun ayah dia jadi malu. Jadi ayah dia kata, aku tak boleh nak biar anak aku ni, kan? Ayah dia pun ambil Salman, kurung dalam satu tempat dan ikat Salman, dengan sebab Salman beritahu dia nak pergi masuk agama yang baru. Ayah dia akan rasa kalau dia masuk agama lain, orang lain akan marah kat ayah dia, orang lain takkan percaya dekat ayah dia dah. Sebelum ni ayah dia lah pendeta dan sebagainya, maka takut orang akan gulingkan ayah dia, kan? Jadi Salman pun dipenjarakan. Oleh kerana Salman ni dia duk fikir juga, dia nak pergi juga, kemudian dia dengar ada qabilah yang akan pergi ke suatu tempat, kan? Untuk pergi ke suatu tempat, jadi dia lari dengan qabilah tu. Dipendekkan cerita, dia boleh buka-buka semua, dia lari pergi ke satu tempat tu. Kemudian dia jumpa dengan satu qabilah. Dia jumpa dengan satu qabilah ni, dia ikut, dia sampai kat satu tempat tu, dia jumpa dengan seorang pendeta yang mengamalkan tentang Kristian ni. Jadi dia ikut pendeta tu. Pendeta tu suruhlah cara nak semayang mereka, masuk gereja dan sebagainya. Dia pun ikutlah buat semua amalan mereka. Kemudian dia tengok, rupa-rupanya pendeta ni adalah seorang yang pengkhianat, penipu besar. Hak jenis duk ambil duit orang ni, duit rakyat ni, rakyat kawasan dia lah. Ni itu kata politik. Tak, ni duk ambil duit rakyat kawasan dia dulu, kan? Duk kutip cukai GST zaman dulu lah, duk kutip cukai GST, duk kutip cukai ni, ambil untuk kegunaan dia, kan? Untuk kegunaan keluarga dia, kroni-kroni dia. Hak yang pendeta ni, yang mula-mula Salman jumpa, Salman kata, dia kata ni bukan perangai seorang ketua yang betul. Awak duk kutip duit orang ni, kan? Duk kutip orang untuk kegunaan sendiri. Duk kutip cukai-cukai ni untuk kegunaan sendiri. Ni bukan seorang sifat seorang ketua, dia kata, dalam diri dia. Dia duk rasa macam tu, kan? Hang kutip duit cukai, tiba-tiba hang naik jet, hang beli jet peribadi dan sebagainya. Hang kutip duit, hang beli cincin besar, kan? Sekarang kata hang menabung. Yang ni masa tu lah, maksud kata, kan, masa zaman Salman Al-Farisi ni, mana dia guna untuk kegunaan diri dia, bukan guna untuk rakyat dia. Sehinggalah pendeta tu mati. Apabila pendeta tu mati, barulah Salman keluar dan isytiharkan kepada orang ramai, rakyat dia, bagi tahu kata, apa sebenarnya dah lama dah kena tipu dengan mamat ni. Dia duk guna duit apa untuk kegunaan diri dia. Segala cukai-cukai yang mana yang telah dikutip dalam kampung tu, yang perserahkan kepada dia, dia silap gunakan hanya untuk ahli keluarga dan kroni-kroni dia. Salman bagi tahu. Kemudian Salman terpaksa cari lagi. Dia pergi pula ke satu lagi tempat. Dia jumpa pula dengan seorang lagi pendeta. Jumpa dengan seorang lagi pendeta yang mana dia dengar cerita bahawa pendeta ini masih mengamalkan dengan kitab
Injil ni yang betul. Jadi dia jumpa dengan pendeta ni yang betul-betul mengamalkan dengan kitab Injil, yang masih mengamalkan dengan sistem-sistem yang ada, yang telah termaktub dalam kitab Injil. Tetapi orang yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala tak kekalkan lama. Kat sini pun kalau kita tengok, kalau dia baik pun sat saja Allah Taala tarik. Hari ini betapa ramai kalau kita tengok alim ulama yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak cabut ilmu tu. Allah Subhanahu Wa Taala nak cabut ilmu daripada dada-dada seorang alim ulama ni, bukan dengan sekaligus. Allah takkan buat macam tu, takkan ambil ilmu daripada dadanya dengan bayi dia tak ingat dan sebagainya. Bahkan Allah akan matikan orang yang alim-alim. Tu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat ilmu dia daripada muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tahun ni saja, tahun lepas, berapa orang alim ulama yang dah mati, dan yang terdekat ni pun berapa orang dah yang dah mati, meninggalkan kita di kalangan alim-alim ulama, dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak tarik dah ilmu dia. Yang tinggal hanya beberapa kerat saja lagi yang betul-betul alim dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dipendekkan cerita, dia tu pun rupa-rupanya tak panjang umur meninggal dunia, yang baik tadi ni. Tapi sebelum daripada dia meninggal dunia, dia ada pesan dah dekat Salman Al-Farisi. Dia kata hampir pada satu tempat ni, di tempat ni ada bukit bakau, bukit-bukit, bukan bukit bakau lah, bukit yang mana bukit ini dijadikan daripada batu warna hitam. Kalau hang jalan tu hang akan nampak bukit ni banyak dengan batu-batu warna hitam, kehitaman di sebuah lembah. Dia kata rupa-rupanya yang dimasukkan dengan pendeta tadi itu adalah kawasan Madinah, tempat Nabi Muhammad SAW duduk. Dia kata kepada Salman Farisi, yang cari seorang ni, patut dia bagi 3 alamat orang ni. Iaitu yang pertama, dia kata apabila hang jumpa dengan orang ni, hang kalau bagi kat dia sedekah, maka dia tidak akan terima. Yang pertamanya dia kata, apabila hang bagi kat dia sedekah, orang ni tidak akan terima. Yang keduanya, kalau hang bagi dekat dia hadiah, maka dia akan ambil. Dan yang ketiga dia, pendeta tu kata, hang akan jumpa dengan dia ni, dan di belakang dia ada satu khataman nubuwah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Salman ni duk cari lagi. Dia cari cara Nabi, bagaimana nak pergi tempat tu, sebab perjalanan dulu jauh. Jadi dia jumpa dengan satu kabilah lagi untuk dia nak pergi. Lepas tu mereka pun bermusyarat antara kabilah tu menawarkan, tak apa, kami boleh bawa, dengan syarat hang bagi dekat kami beberapa ekor kambing, bagi dekat kami beberapa wang ringgit, minta dekat Salman. Salman kata tak apa, tak ada masalah, no problem, ma fish mushkilah. Cakap Arab semua kan. Dia kata tak ada masalah, no problem, aku boleh bagi, tapi dengan syarat tolong bawa aku dekat sana, bawa aku pergi ke sana, ke negara tu yang disebut. Kemudian dipendekkan cerita, mereka ni rupa-rupanya jenis kaki penyambung juga, bukan jenis orang yang pegang dengan janji. Rupa-rupanya mereka ni golongan yang mana janji yang dicapati juga, golongan yang mana yang kata tak mau naik minyak mula-mula, kemudian naik juga kan. Yang mana yang mula-mula kata tak ambil cukai, besok saja tengok-tengok naik dah, nak naik cukai, harga semua naik. Yang ni pula golongan ni juga jenis macam tu, jenis janji yang tidak dicapati, janji yang tidak ditepati, tapi hanya dicapati saja kan, golongan ni. Jadi Salman ikut dengan kabilah ni. Apabila Salman ikut dengan kabilah ni bagi dekat Salman, jual Salman ni kepada orang Yahudi, sehingga kan orang Yahudi tu ambil Salman sebagai hamba dan paksa Salman untuk buat kebun, buka kebun dia, suruh tanam pokok kurma dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, Salman duk dengar dah bahawa dia duk dengar berita-berita yang baik, ada seorang hamba di tempat yang berdekatan ni yang suruh
mengajak orang, mengajak manusia untuk ta'abbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak tunduk dan patuh kepada orang lain. Salman duk dengar macam tu, dan banyak lagi Salman duk dengar tentang benda-benda baik yang mana Nabi Muhammad SAW bagi tahu, sehingga dia duk tertarik dah hati. Dia dengar tu, lepas tu dia duk fikir dah bahawasanya aku ni dah duduk dekat dah dengan pemuda tu. Jadi Salman pun pergi jumpa pemuda tu, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kali pertama dia pergi, dia bawa dengan buah tamar, dia bagi dekat Nabi, dia nak pergi test Nabi Muhammad SAW ni. Betul tak pendeta tu kata? Kalau kata kita bagi dekat dia sedekah, dia takkan ambil. Kalau bagi hadiah, dia ambil. Jadi dia try, Salman pun try, pergi bawa sahabat duduk Nabi Muhammad SAW dilingkungi oleh sahabat-sahabat dalam satu majlis. Kemudian Salman bawa pergi buah tamar, bagi tahu, tuan ni aku bawa mai. Buah tamar ni untuk tuan dan juga untuk sahabat-sahabat tuan. Ini adalah sedekah daripada aku. Rupa-rupa Nabi Muhammad SAW ni dianugerahkan mukjizat yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dah tahu dah. Dia kata, oh tak apa, okey. Yang ni sedekah kan? Dia kata, okey, kalau sedekah boleh ambil, bawa pergi. Itu stand Nabi Muhammad SAW. Bukan dia tegur, dia dah tahu sebenarnya Salman ni mai nak uji dia, betul ke dia ni Nabi kan? Jadi dia jenis slow kan, Nabi Muhammad jenis tadarruj dalam nak menghukum sesuatu ni. Hatu kita diajar untuk kalau nak menghukum sesuatu ni secara tadarruj, orang panggil beransur-ansur, slow. Janganlah kata orang yang duk isap rokok ni sehari duk pergi depan muka hang ni, kata hang ahli neraka dah, aku nampak ni duk isap benda-benda hak syubhah ni. Jangan duk buat macam tu, tadarruj. Yang tu dulu masa zaman jahiliah tu, nak mengharamkan rokok 3 peringkat, nak mengharamkan arak 3 peringkat, rokok tak ada lagi. Dan nak mengharamkan orang arak tu 3 peringkat. Mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala terangkan tentang besarnya dosa daripada manfaat arak tu. Kemudian janganlah kamu semayang dalam keadaan kamu ni sukara, wala taqrabus salata wa antum sukara, dalam keadaan kamu ni mabuk. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu. Kemudian barulah turun ayat Quran yang menyatakan bahawa diharamkan tentang arak tadi, al-khamr, innamal khamru wal maisur, rijsun min amali syaitan. Salah satu daripada perangai syaitan ni, najis daripada najis syaitan. Yang tu cara dia. Jadi Nabi Muhammad ni dia tahu. Dia kata hang balik dulu, sebab dia tahu Salman akan mai pula kali kedua. Hang balik dulu. Hang ni kita pun kadang-kadang macam tu lah. Ada setengah-setengah yang alim ulama pun kan jenis cepat mulut ni kan. Tak boleh juga kadang-kadang tu. Yalah betul juga yang kita dah tengok bomo kan, 3 orang duduk apa ni hang duk buat ni kan. Hak seorang duk menari kat belakang, duk pegang buah nyok, hak seorang duk ambil duk kau apa ni. Hak seorang lagi duk main canggung apa dia, hang duk main apa 3 orang ni kan. Tapi untuk kita nak menghukumkan syirik kepada mereka tu, stop dulu. Jangan cepat mulut sangat. Kan? Ada juga sebilangan yang katakan ni syirik dan sebagainya, tapi kita tengok dulu. Kita kena teliti dulu benda-benda ni. Dan jangan cepat sangat, sebab kalau kita menghukumkan dia syirik, maka kalau orang yang mensyirikkan orang lain ni cukup besar dia punya efek dia. Sebab orang syirik ni tentu dah takkan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok dulu. Tapi kalau kita kata dia tu bodoh, memanglah kan. Ni hang duk buat apa? Kalau cerdik sikit lah, hampir buat dalam satu bilik kan, minta kat mereka satu bilik ni, dengan sebab hampa 3 orang ni habis pelajar kita, kawan-kawan yang duk belah Mesir semua tu, duk hantar mesej kata mereka ni tiap-tiap hari duk diperli kan. Dulu dah orang duk perli tentang apa, kami yang duduk belajar sana orang duk panggil hongga-hongga tu kan, hongga-hongga dah. Dengan sebab dulu biasa sekali Dr. Mahathir Mohamad dia bawa pergi buat pameran kan, apa tu kita punya Dr. Mahathir dia pergi, dia buat tayangan dekat sana belah Mesir tu, cerita pasal Malaysia ni, dia bawa masuk tu orang-orang Iban, orang-orang Dayak tu duk menari kan. Dia buat macam slide show tu, dia tunjuk pasal ni negara kami, negara Malaysia. Tiba-tiba depan ni duk menari, duk pakai daun kan, duk menari seronok. Jadi kalau orang Arab jumpa kami, nanti dia panggil macam tu, duk hongga-hongga. Dia kata orang-orang ni orang asli
Orang Malaysia ya bongga-bongga, orang asli. Lah ni kalau depa duk jumpa kawan-kawan kata nanti duk tunjuk teropong, pakat duk buat macam tu. Depa perli lah tu. Yang ni pun silap. Apa 3 orang ni pilah buat dalam bilik mereka, kan? Sehingga kan negara daripada belah Arab Saudi nyatakan bahawa Malaysia ini sekarang ni mengamalkan benda-benda syirik ni, kan? Jadi kalau duk bincang bab tu kan, 3 orang pasal depa tu tak habis kitab kita. Jadi Salman ni, kan? Salman tadi ni sampai mana dah? Salman dia jumpa dengan dia pergi hantar kat Nabi Muhammad. Jadi hari yang kedua tu dia mai pula dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nyatakan bahawa yang ni dia bagi balik buah tamar tu, buah tamar yang serupa juga. Dia kata kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hadiah daripada aku dan makanlah dengan sahabat-sahabat kamu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ambil, terima dan makan dengan sahabat-sahabat dia tadi. Jadi hadis yang ke-21 ni nak cerita pasal itu, pasal asbabul wurud lah orang panggil, pasal Salman jumpa dengan Nabi ni dan dia tengok khataman nubuwah di belakang Nabi sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh pendeta yang mati tadi. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حليل الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقات فرفعها. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni maksud dia tiba di Madinah, Salman Al-Farisi datang meletak membawa hidangan berisi kurma. Hidangan itu diletakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, "Wahai Salman, apakah ini?" Dia tanya, "Mahaza?" Nabi sebut, "Apakah ini?" Salman pun menjawab, "Ini adalah sedekah untukmu dan sahabat-sahabatmu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula berkata, "Bawa ia pergi dari sini, sesungguhnya kami tidak boleh menerima sedekah." Salman membawa hidangan itu pergi dari situ. Macam yang kita kata tadi, dia saja nak uji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak ini pemuda yang mana yang telah dikatakan oleh ketua dia tadi, pendeta Nasara tadi? Betul tak pemuda ni lah yang dikatakan Nabi akhir zaman ni? Jadi dia pergi, dia bagi hidangan, Nabi tolak dengan sebab dia kata yang tu adalah sedekah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada satu riwayat daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia jumpa buah tamar. Jadi Nabi Muhammad dia mula-mula dia rasa rugi ataupun dia rasa membazir kalau dia biarkan saja, dengan harapan itu adalah barangan jumpa, iaitu barangan luqatah, dia boleh ambil dulu dan dia boleh ganti kemudian, dengan sebab dia tak mau membazir. Jadi dia nak makan, nak bubuh dalam mulut dah, kemudian tak jadi. Nabi letak balik buah tu dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi takut bahawa buah itu adalah kepunyaan orang lain untuk disedekahkan. Nabi tak boleh makan sedekah, dia takkan makan sedekah yang orang bagi. Adapun hadiah tak ada masalah. Dengan sebab itulah ulama-ulama menafsirkan bahawa keturunan Nabi daripada Ibnu Hashim dan juga keturunan Ibnu Muttalib tak boleh nak makan harta sedekah. Yang mana yang orang duk kata lah ni, yang ada keturunan Said, kan, Said dan Syarifah dan sebagainya tu, maka mereka ini tidak boleh makan sedekah dan juga zakat. Yang tu, tapi sekarang ni adalah ulama-ulama mutaakhirin yang mengharuskan, dengan sebab kadang-kadang ada juga seorang dua Syarifah dan Said ni bukan orang yang senang, kan? Kalau kata kita tak bagi kat depa zakat, depa nak makan apa? Kan? Kesian dekat depa.
Jadi ulama ada juga yang mengharuskan, dengan sebab mereka termasuk juga adalah al-fakir. Pasal bayi juga, kalau kata tak bayi takkan mereka dengan sebab nak jaga nasab macam tu mereka terpaksa makan pasiang kan, duk buat gulai pasiang ke apa dan sebagainya, tak boleh juga. Jadi terpaksa bayi. Kemudian kita tengok juga hadis ni memang panjang sikit lah. Faja'a minal ghaddi bimithlihi fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Salman faqala hadiyatun lak faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ubsitu ataupun ibsitu, boleh baca dua. Thumma nazara ila khatam alladhi ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amana bih wa kana lil yahudi فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما وعلى أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى يطعم. Maka keesokan harinya, hadis ni juga, masa keesokan harinya, hari yang seterusnya Salman datang sekali lagi membawa makanan yang sama, buah tamar yang sama. Semalam dia ada buah mai dan makanan yang sama, Nabi suruh balik dulu dengan sebab dia kata buah itu adalah buah sedekah. Kemudian Salman mai pula hari kedua bawa buah yang sama, kemudian bagi tahu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa itu adalah hadiah. Beliau meletakkan makanan itu di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya, apakah ini wahai Salman? Salman menjawab, ini adalah hadiah untukmu. Salman beritahu ini hadiah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, hidangkanlah. Maka masa tu baru Nabi ambil dan makan dengan sahabat-sahabat yang lain. Nabi Muhammad SAW memang sifat dia macam tu. Kalau dapat apa pun dia akan share dengan sahabat dia, walaupun hanya tamar sebiji, tapi hanya ada satu saja kisah ataupun sejarah yang mana Nabi Muhammad dia makan, dia tak bagi kat sahabat dia. Kisahnya ada seorang daripada seorang perempuan Madinah, daripada Pu'aus ni, apabila mereka buat buah-buahan, mereka jadi ke buah tamar ke buah oren ke buah anggur dan sebagainya, benda yang mula-mula, buah yang mula-mula yang keluar tu, mereka akan kutip banyak-banyak, mereka akan sedekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Nabi Muhammad SAW adalah ketua kawasan mereka, mereka akan bawa pergi jumpa dengan Nabi Muhammad dulu. Jadi mereka akan kutip buah-buah ni, akan bawa pergi jumpa dengan Nabi Muhammad. Hak kebun-kebun ni, hak ni lah ulama kata, kalau kita ada barang-barang apa pun yang terbaik, yang kita, kalau kita ada duit lebih dan sebagainya, bagi dekat alim-alim ulama. Sunat diberikan kepada alim ulama. Macam ni juga. Jadi yang dikisahkan satu hari ni Nabi dihidangkan dengan buah oren oleh seorang perempuan dari Puak Aus, kalau tak silap. Dia pergi jumpa Nabi, dia bayi dengan sebab dia sukalah buah dia menjadi tahun tu. Dia bayi dekat Nabi Muhammad SAW, buah tu ada berapa biji. Jadi Nabi makan tak pelawar dekat siapa-siapa pun. Nabi makan seorang je sampai habis. Nabi makan depan perempuan tu, tak pelawar, sehinggalah habis saja buah tu, perempuan tu pun berlalu pergi. Kemudian sahabat-sahabat jadi pelik, wahai Rasulullah, mereka tanya, sebab apa sebelum ni buah-buah apa pun, kalau apa-apa hidangan sekalipun hang akan mai bagi kat kami. Ni kami berpuih mulut dah, tengok kan, berayak mulut kena kan, duk telan lek-liuk saja ni, awak tak bagi hari ni. Jadi Nabi Muhammad SAW bagi tahu kat mereka bahawasanya buah yang dia buat mai itu adalah buah masam. Aku pulun duk tahan ni, kata muka aku kan. Itu kekuatan yang Nabi Muhammad dapat ni. Dia pulun tahan, tak menunjukkan sebarang reaksi masam. Kita kalau try tengok makan sangko macam mana muka kan, tak payah sangko coklat apa sweet sour tu, sweet sour apa tu kan, masam-masam tu, tak boleh nak tahan ni. Muka memang nanti dia berkerut satu macam. Ni Nabi dia tahan dengan sebab dia tak mau menyakiti hati perempuan tu. Dia kata, kalaulah aku bagi makan ke hampa, nescaya hampa akan buang buah ni dan akan menunjukkan reaksi bahawasanya buah ini adalah buah-buah masam. Tu perangai Nabi kita. Ni kita hari ni kan, tengok tambah-tambah kalau yang ada isteri hari ni buat. Nabi dia tak pernah
dalam hidangan-hidangan dia, dia tak pernah nak komplain kalau bini dia masak tak sedap. Dia nanti dia makan sikit, dia tinggal lah kan. Dia tak ada kata apa ni masin kan. Ada orang tu yang baca dalam satu berita tu, yang lempar pinggan pinggan mangkuk terus kan. Dengan sebab apa? Dengan sebab bini dia masak masin sikit. Ini perangai yang kita kena tiru perangai Nabi Muhammad SAW. Kalau kata hari ni dia mungkin dia letih sikit, ataupun hari ni dia duk teringat pasal MH tentang masalah umat ni kan, bini kita kan kokok lah duk teringat pasal MH bila dah nak jumpa, kesian kat mereka. Hari ni dah bubuh dah garam, saya dia pergi bubuh garam sekali lagi ke, tengok-tengok masin. Kita jangan kata apa kan, makan tinggal. Dia faham lah mana kata tu, sekali dia terai rasa, biar dia rasa. Lepas tu dia kata, ish Allah, aku masin, aku masak sangat hari ni kan. Yang tu. Jadi Nabi Muhammad hanya sekali tu saja. Nabi Muhammad SAW dihidangkan dan dia tak baik kat sahabat-sahabat dia. Kemudian Rasulullah SAW apabila Salman mai kali kedua, bayi dan bayi kata nyatakan bahawa ini adalah hadiah, maka Rasulullah SAW suruh dia hidangkanlah pada waktu itu. Maka Salman pada waktu itu dia pun dia nak main dalam pasal, dia memang nak tengok dah, dan dia rasa itu adalah Rasul yang terakhir yang Tok Guru dia bagi tahu. Maka dia lihat belakang baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia terlihat tanda kenabian di belakang badan Nabi Muhammad SAW. Dengan itu beliau menyatakan kepercayaannya kepada Rasulullah. Sebelum itu Salman adalah hamba milik seorang Yahudi. Rasulullah SAW menebus beliau dengan sekian-kian dirham, dan cara membayarnya adalah dengan menanam pokok kurma di atas bidang tanah untuk mereka. Salman perlu bekerja di situ sehingga pokok-pokok itu berbuah. Ini cerita dia. Bila dia dah kena tipu yang tadi dengan kabilah tadi, dia pergi jual dekat Yahudi Salman ni. Maka Salman ni duduk dengan Yahudi. Oleh kerana dia dah peluk Islam, Nabi Muhammad SAW nak merdekakan dia. Kemudian pergi tanya dekat Yahudi. Rupanya Yahudi ni daripada dulu kini selamanya memang perangai Yahudi kan. Dia bukan perangai itu orang tu. Yahudi memang fa'il perangai dia macam tu. Iaitu dalam ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut walan tadha ankal yahud walan nasara huruf lan amilun nasbin. Kalau kita mengaji dalam ilmu nahwu, amilun nasbin lin nafi lil abad, sampai bila-bila pun mereka ni takkan terima Islam. Walan tadha, mereka takkan redha dengan Islam. Walan tadha ankal yahud, orang Yahudi, walan nasara, dan juga orang Nasrani. Orang Nasara dan Yahud, mereka takkan boleh terima Islam sampai bila-bila. Ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan Allah Subhanahu Wa Taala innallaha la yukhlifu mi'ad, dia takkan yukhlifu mi'ad, takkan apa tu orang panggil, takkan dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, dia takkan mungkir dengan janji dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut depa ni tidak akan terima Islam sampai bila-bila, sampai bila-bila dah depa takkan terima. Hari ni kalau ada genjatan senjata pun hanya berlawak saja. Depa dok menipu saja, nak buat baik. Kan kalau kata apa tu duk berhenti sat, tak serang dengan Palestin, senyap sikit, lama-lama mereka serang balik. Itu perangai Yahudi. Itu yang kata Yahudi dulu, kini dan selamanya memang jahat, tak pernah akan baik, dengan sebab hadis Nabi Muhammad dan juga dengan sebab ayat Al-Quran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi pergi minta dekat orang Yahudi ni nak tebus Salman ni. Dia kata boleh dengan syarat. Dia letak syarat yang besar. Mula-mula dia kata 200 ya. 200 pokok kena bagi kat dia, dan juga kena tanam 200 pokok, dan dia nak pokok tu tumbuh berbuah pada tahun yang sama. Dia macam tu. Style perangai Yahudi ni. Dia dah tahu dah pokok ni takkan boleh berbuah. Pokok kurma lebih kurang dengan pokok getah kita lah. Takkan setahun boleh nak pergi toreh dah. Setahun baru besar mana. Pokok kurma pun macam tu, makan tahun baru nak besar berbuah. Tapi tak, dia bagi tahu, dia kata aku nak 300 pokok. Mula-mula 200, lepas tu dia buat naik pula. Dengan sebab Nabi kata okey tak apa 200, dia buat naik pula. Perangai jenis Yahudi ni buat naik 300. Dia kata baik 300, tahun ni juga nak kena berbuah. Tu je punya perangai, punya jahat. Sepatutnya dia tahulah pokok takkan boleh, tapi dengan mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat Nabi Muhammad ni, alhamdulillah pokok tu 300 tu yang mana yang Nabi tanam
semua naik dan berbuah pada tahun yang sama. Ini dinyatakan hadis lepas tu. Fa gharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhla illa nakhlatan wahidatan gharasaha Umar fa hamalat an-nakhlu min 'amiha wa lam tahmil an-nakhlatu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sha'nu hadhihi an-nakhla fa qala Umar ya Rasulullah ana gharastuha fa naza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa gharasaha fa hamalat min 'amiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membantu Salman menanam pokok-pokok kurma itu, kecuali sebatang pokok yang mana telah ditanam oleh Sayyidina Umar. Semua pokok 290 ni Nabi yang tanam. Nabi tanam sendiri. Hanya